Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Okay? Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah bahawa orang yang paling mulia adalah orang yang mencintai aku tetapi tidak dapat bertemu dengan aku. Orang yang paling mulia adalah orang yang mencintai aku tetapi tidak dapat bertemu dengan aku. Jadi kitalah yang mencintai Nabi SAW. Saban tahun kita sambut Maulid Rasul dengan selawat, dengan majlis ceramah agama. Itu tanda kecintaan kita pada Nabi SAW. Jadi kita ni adalah insan-insan yang sangat mulia, kata Nabi SAW, sebab kita mencintai Nabi tanpa kita bertemu dengan Nabi. Tanpa kita bertemu dengan Nabi. Namun, kita ni bila tak dapat bertemu Nabi SAW, kita nak tahu juga bagaimana bentuk tubuh badan Nabi SAW. Bagaimana bentuk tubuh badan Nabi SAW. Sebab itu dah datang kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam At-Tirmizi berkaitan dengan Syama'il ataupun kepribadian Nabi SAW ataupun kesempurnaan Nabi SAW. Termasuklah bab bentuk tubuh badan Nabi SAW. Okay, jom kita bincang. Walau bagaimanapun kita tak boleh melukis okay, ataupun menggambarkan dengan melakar wajah baginda SAW, sebab lukisan kita ni takkan mampu secantik wajah sebenar Nabi SAW. Okay. Kita ni kadang-kadang melukis, memang lukisan tu cantik. Memang cantik. Kalau lukis perempuan cantik. Macam Allah SWT, Leonardo da Vinci, dia melukis seorang perempuan yang digambarkan dengan perempuan yang paling cantik, itu potret Mona Lisa. Pada dia, Mona Lisa tu adalah perempuan yang paling cantik berdasarkan kepada imajinasi dia. Inilah perempuan yang paling cantik. Tapi bila kita hidup pada zaman sekarang, Mona Lisa ni wajahnya biasa je. Taklah cantik sangat yang sehingga kan kalau orang naik kereta tu accident, orang jalan kaki terlanggar tiang sebab melihat kecantikan dan istilahnya ketampanan wajah Mona Lisa, tak. Tapi ini berlaku pada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS. Dan diberitakan bahawa Nabi Yusuf separuh daripada kecantikan Nabi SAW. Cuma Nabi Yusuf menjadi mukjizat. Kecantikan Nabi Yusuf itu menjadi mukjizat kepada Nabi Yusuf. Kalaulah kecantikan itu juga jadi mukjizat kepada Nabi SAW, Nabi jauh lebih cantik daripada Nabi Yusuf AS. Nabi lebih cantik, jauh lebih cantik daripada Nabi Yusuf AS. Ada riwayat kata sewaktu Isra dan Mi'raj, Nabi Yusuf memberikan kecantikan dia kepada Nabi SAW. Yang Nabi ni 2 kali lebih cantik daripada Nabi Yusuf AS. 2 kali lebih cantik daripada Yusuf. Kata Imam Abu Hanifah, kalau yang ketika itu lalu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam sewaktu zaman Nabi Yusuf alaihi salam, yang lalu adalah Nabi Muhammad SAW, bukan sahaja terhiris jari-jari perempuan yang melihat Nabi Yusuf AS, dan kalau Nabi yang melalui ketika itu bukan sahaja terhiris jari-jarinya, malah akan berbekas dalam hatinya. Maksudnya hiris jari, parutnya dalam hati. Parutnya dalam hati. Maksudnya rasa hirisan tu dalam hati. Itu disebut tentang oleh Imam Abu Hanifah. Sebut tentang tu. Sebab itu kita ni haram melukis, melakar gambar Nabi SAW. Musuh-musuh Islam sekarang ni gambarkan Nabi macam tak cantik pun lukisannya. Tapi dia tak mampu nak menggambarkan kecantikan Nabi SAW. Okay? Jadi marilah sama-sama kita mengetahui wajah dan bentuk tubuh Nabi SAW yang kita cintai berdasarkan kepada hadis-hadis berkenaan, insyaAllah. Okay. Bentuk tubuh badan Nabi SAW. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Akhbarna Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id bin Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqulu. Sayyidina Anas dia mendengar bahawa Rasulullah SAW laisa bitawilil ba'in. Nabi SAW ni tidaklah terlalu tinggi orangnya, tidaklah terlalu tinggi. Wala bil qasir, tidak juga terlalu rendah, tidak juga terlalu rendah. Macam kita ni orang Melayu rendah. Orang Melayu ni semua comel-comel, rendah-rendah je. Tapi kalau kita lihat orang-orang barat, orang-orang Rusia contohnya, okay, orang-orang Amerika, kan, orang-orang UK dia tinggi-tinggi semua. Tinggi-tinggi. Kadang-kadang kita Allah SWT duduk dalam bas tu,
hidung kita ngam-ngam kena ketiak dia. Ngam-ngam kena ketiak dia sebab dia pegang besi tu kan, besi pemegang. Kita pun duduk macam tu nak capai dia punya besi tu, memang kita capai terpaksa luruskan tangan. Dia tak, dia bengkok macam ni. Lepas tu hidung kita ngam-ngam dekat dekat ketiak dia yang bau masam tu. Sebab kita terlalu rendah sangat kita. Okay. Kalau orang Eropah ni terlalu tinggi sangat. Terlalu tinggi sangat. Jadi Nabi SAW dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi SAW kalau dia berada di kalangan orang rendah, Nabi kelihatan tinggi. Okay. Nabi kelihatan tinggi. Dan Nabi SAW kalau berada di kalangan orang tinggi, Nabi kelihatan rendah sedikit. Dia kelihatan rendah sikit. Okay. Itu disebut tentang Nabi SAW. Nabi ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dalam hadis yang lain nanti kita akan bincang, Nabi SAW marbu'an. Marbu'an ni maksudnya Puan Hadijah kata betul Ustaz, hidung kita kat ketiak mereka je. Betul-betul. Kan, okay. Okay. Disebut dalam hadis yang lain bahawa Nabi SAW ni marbu'an. Marbu'an ni sederhana semuanya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Itu disebut Okay. Kemudian wala bil abyadil amhaqa. Okay. Dan Nabi SAW bukanlah putih yang melepak, putih susu tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Okay. Nabi bukanlah putih melepak. Ada orang putih melepak, tapi Nabi putih kemerah-merahan. Dalam Mawahib Al-Laduniyah, Imam Al-Bajuri yang mensyarahkan kitab Syama'il Muhammadiyah, dia menyebutkan bahawa Nabi ini kulit dia asmaral laun. Asmaral laun ni maksudnya putih kemerah-merahan. Dia bukan putih melepak, tapi putih kemerah-merahan. Macam mana kita nak tengok putih kemerah-merahan? Tengok kulit bayi yang baru lahir. Putih kulit bayi yang baru lahir tu bukan putih ni, dia putih kemerah-merahan. Itu yang disebut tentang asmaral laun. Dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah, asmaral laun besok azharal laun. Nabi ni putih tapi bukan putih melepak, putih susu. Nabi putih kemerah-merahan. Okay? Kemudian wala bil adami. Nabi SAW tidaklah terlalu hitam macam orang Afrika. Macam sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Okay? Bilal bin Rabah yang Sayyidina Umar panggil dia ya Ibnu Sauda. Wahai anak orang hitam. Nabi marah Sayyidina Umar kan sebab panggilan seumpama itu kepada Bilal bin Rabah. Tapi kalau nak ikutnya tak salah pun. Sebab dia memang gelap pun. Wahai anak orang hitam. Memang mak dia pun gelap juga. Orang Habsyah kan, orang Habsyah hitam. Kalau tengok orang Habsyah ni, Masya Allah. Dia hitam ni sehingga kan kuku dia pun bukan warna pink macam kita ni. Bukan warna kemerahan. Dia warna, Allah SWT, warna kelabu-kelabu. Janggut dia, kalau mereka ada janggut dengan kulit ni, kita tak tahu tu janggut ke ataupun apa. Dia sama warna dengan janggut, warna hitam tu. Jadi orang Afrika ni ataupun orang Habsyah ni dia memang gelap. Dia memang gelap. Okay. Tapi tengok Bilal bin Rabah, insya-Allah walaupun di kulit dia gelap tapi hati dia suci bersih. Macam Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim juga diberitakan dia ni orang Habsyah juga. Dia hitam. Tapi Nabi SAW tidak hitam. Wala bil adami, tidak hitam. Kalau perhatikan pada perkataan Adam ni, macam Nabi Adam AS kan? Ya, Nabi Adam ni di kulit dia gelap sikit. Sebab itulah dinamakan dia sebagai Adam. Okay. Kemudian kita masuk bab rambut. Wala bil ja'dil qatat. Nabi SAW rambutnya tidak terlalu lurus. Wala bis sabti, dan tidak juga terlalu kerinting. Okay. Nanti disebut dalam hadis daripada Sayyidina Ali, iaitu rambut Nabi SAW ni ikal bergelombang. Ikal bergelombang. Okay. Dia tak kerinting sebab biasanya orang Arab ni dikerinting. Iaitu orang Arab ni dia tak boleh bela rambut panjang. Bila bela rambut panjang dia akan jadi apa? Dia jadi afro. Yang bulat gitu kan? Bulat gitu. Dia tak boleh panjang. Kalau dia nak rambut panjang pun dia kena luruskan rambut dia. Teknik rebonding. Okay?
Barulah lurus rambut dia. Okay, kalau tak memang tak boleh. Sebab Nabi SAW keturunan Arab kan, Arab Quraisy. Tapi rambut Nabi SAW tak sama dengan rambut Arab. Rambut Arab ni dia kerinting. Kerinting. Jadi Nabi SAW rambut dia tak terlalu lurus macam tadi ada bonding tu. Tak juga terlalu kerinting. Jadi rambut Nabi SAW ikal bergelombang. Nanti insyaAllah kita bicara tentang rambut Nabi SAW. Ada ketikanya Nabi tidak merapikan rambutnya. Kalau kita tidak merapikan rambut kita, mungkin rambut kita serabai lah kan. Serabai, kemudian nampak selekeh. Nampak selekeh. Tapi Nabi SAW bila tidak merapikan rambutnya, Nabi nampak tetap kemas. Sebab rambut Nabi bergelombang. Hanya boleh dirapikan dengan menggunakan jari jemari je. Menyelakan jari jemari ke rambut tu, terus tersusun rapi. Sebab Nabi SAW rambut dia ikal bergelombang. Di antara lurus dan kerinting. Tu, okay. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Nabi diutus oleh Allah menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. 40 tahun. Itu umur 40 tahun ni adalah umur kematangan. Okay. Fa'aqama bi Makkah asyara sinin. Nabi SAW tinggal, kata Anas bin Malik, di Mekah 10 tahun. Walaupun riwayat banyak menyebutkan bahawa 13 tahun. Tapi nanti kita bincang apa rasionalnya, kenapa Anas bin Malik dia menggenapkan semuanya. Okay. Kemudian wabil Madinati asyara sinin, dan tinggal di Madinah 10 tahun. Ya betul. Memang semua berpendapat orang Nabi tinggal di Madinah selepas hijrah adalah 10 tahun. Okay. Fatawaffahu Allah Ta'ala al-ra'si sitina sanah. Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika itu umur baginda 60 tahun. Kita tahu 63 kan. Sebenarnya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab usia Nabi SAW ada banyak pendapat. Pendapat Ibnu Abbas pertama kata 63. Yang kedua Ibnu Abbas juga berpendapat umur 65. Anas bin Malik berpendapat 60. Ada juga hadis daripada Anas bin Malik berpendapat umur 63. Okay. Jadi adakah kat situ ada pertikaian dari sudut umur? Adakah ni tak? Dia bukan penting umur tu. Yang penting adalah kita tahu kenapa peristiwa kewafatan Nabi SAW. Kewafatan Nabi SAW. Para ulama kata bila Ibnu Abbas kata 65, Ibnu Abbas dia kata dia keliru tentang tarikh lahir Nabi SAW. Sahabat pun keliru tentang tarikh lahir Nabi SAW. Kita lagi jauh dengan Nabi SAW. Sahabat ni adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Selepas daripada sahabat, dia panggil tabi'. Tabi' ni yang bertemu sahabat tak jumpa Nabi. Tabi'ut tabi'in yang jumpa tabi' tak jumpa sahabat. Tak jumpa sahabat. Kita ni dah berapa lapis tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in kita dah. Berapa lapis dah kita. Sampai zaman Nabi SAW. Jadi Ibnu Abbas pun dia ada dua. 63 dengan 65 tarikh kewafatan Nabi SAW. Sebab Ibnu Abbas ketika itu keliru tentang tarikh lahir Nabi SAW, tahun kelahiran Nabi SAW. 65 sebut dia kata dia kira-kira 65. Sebab dia keliru tentang tarikh lahir. Sebab kita ni kalau kita khilaf dari sudut tarikh lahir Nabi SAW, janganlah bergaduh. Kan, ini kita sambut 12 Rabiul Awal, ada sedik pandai yang ni ambil kumpul hadis, memang ada sebut tentang Nabi SAW ikut pendapat yang kuat. Ahli Falak pun sebut kata Nabi SAW lahir pada 9 Rabiul Awal, bukan 12, 9 Rabiul Awal. Tapi banyak pendapat ulama tentang Nabi SAW lahir pada 12 Rabiul Awal. Dan akhir sekali, para ulama dia buat kesimpulan. Tarikh yang diambil adalah 12 Rabiul Awal kerana kalau 9 tu khilaf, 12 khilaf. Tapi kalau 12 dah lahir dah. Jadi kita ambil 12 sebab 12 tu confirm Nabi dah lahir dah. Confirm Nabi lahir. Sebab berbeza pendapat, ada kata 9, ada kata 11, ada kata 12. Jadi 12 tu maksudnya Nabi dah lahir dah. Nabi dah lahir dah. Jadi kita janganlah bertelaga dari sudut tarikh lahir. Ada pula kata kita disambut
salah, tarikh lahir Nabi SAW bukan 12 Rabiul Awal, yang tepatnya 9. Pada saya tak payah nak bergaduh, sebab Ibnu Abbas pun dia keliru tentang tarikh lahir Nabi SAW. Tarikh lahir Nabi SAW. Jadi kita ni kenapa kena ada tarikh? Sebab kalau tak ada tarikh, kita ni tak akan ingat Nabi SAW. Macam ni lah Hari Ibu. Kenapa perlu ada Hari Ibu? Sebab kalau hari lain kita tak pernah belikan ibu kita hadiah. Kita tak pernah raikan Hari Ibu. Kawan-kawannya bila tahu hari ni Hari Ibu, telefon mak kita, Umi kan, mak selamat Hari Ibu, selamat Hari Ibu. Sebab itu ada Hari Ibu kan. Asalnya Hari Ibu je ada, hari bapa tak ada. Bila Hari Ibu ada, bapa pun komplain, nak juga ada hari bapa. Asyik ucap selamat Hari Ibu je, selamat Hari Bapa. Selamat Hari Bapa diwujudkan. Apa tujuan tu? Tujuannya adalah untuk ada hari yang kita kenang ibu kita. Memanglah tuntutannya adalah kenang ibu kita sepanjang masa. Kenang ibu kita sepanjang masa. Sama juga dengan Nabi SAW. Patutnya kita ni ingat Nabi sepanjang masa, sebab Nabi ingat kita sepanjang masa. Nabi ingat kita sepanjang masa. Kenapa ada tarikh lahir tu? Supaya hari itu kita maksudnya khususkan untuk benar-benar kita ingat pada Nabi SAW. Itulah disebut tentang tu. Okey, kemudian kata Anas bin Malik, walaysa fi ra'sihi wa lihyati 20 sya'ratan bayda. Kata Anas, tidaklah pada rambut ataupun di kepala Nabi SAW dan di janggut Nabi SAW, walihyati, di janggut bagi Nabi SAW, 20 sya'ratan bayda, melebihi 20 helai uban ataupun melebihi 20 rambut yang berwarna putih. Uban lah. Jadi Anas bin Malik tolong kirakan untuk kita. Anas bin Malik tolong kirakan untuk kita. Tak semua sahabat boleh tenung wajah Nabi SAW. Sebab bila bertemu Nabi, dia ada timbul kegerunan, takut nak memandang wajah Nabi lama-lama. Tapi Anas ni kan dia jadi pembantu Nabi, khadam Nabi SAW di rumah. Jadi dia dapat kesempatan lah untuk melihat Nabi SAW. Dan Nabi SAW pula akhlak dia, bila para sahabat tenung wajah Nabi, Nabi ni akan tunduk mandu. Bila sahabat tenung wajah Nabi kan, Nabi akan tunduk mandu. Okay. Jadi ketika itulah Anas bin Malik tak kira berapa helai uban di kepala dan di janggut Nabi SAW. Untuk siapa Anas bin Malik tu nak riwayatkan hadis ni? Untuk kita yang tak bertemu dengan Nabi SAW. Dengan datangnya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kita pun dapat gambaran bahawa Nabi SAW di rambutnya dan di janggutnya tidak lebih daripada 24. Inilah jasa para sahabat yang mencintai Nabi SAW. Okey. Jadi itu juga rasional kenapa Anas bin Malik radhiyallahu an dia menggenapkan bahawa Nabi SAW tinggal di Mekah 10 tahun, tinggal di Madinah 10 tahun, kemudian Nabi wafat ketika usianya 60 tahun bukan 63 tahun. Sebab fokus hadis ni adalah fokus tentang fizikal Nabi SAW. Bagaimana ketinggian Nabi tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Kemudian Nabi SAW kulitnya tidak terlalu putih melepak, tidak juga terlalu hitam. Rambut Nabi SAW tidaklah terlalu kerinting, tidak juga terlalu lurus. Okay, nak fokus kepada hadis ni, sebab itu digenapkan semua ni. Digenapkan semua ni. Jadi fokus hadis ni adalah tentang bentuk tubuh badan Nabi SAW. InsyaAllah itu sebut tentang. Okay, saya rasa kita sambung insyaAllah. Ni ada hadis yang panjang tentang Sayyidina Ali bila dia menyifatkan Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah, tidak gemuk, tidak terlalu kurus, rambutnya tidak terlalu kerinting, juga tidak terlalu lurus, rambut baginda SAW bergelombang ikal. Bentuk mukanya tidaklah terlalu bulat dan gemuk, cuma ada ketulan tembam di pipi yang kemerah-merahan. Jadi bahagian pipi ni dia tembam, timbul sikit, kemudian lebih jelas kemerah-merahan. Okey. Kemudian anak matanya terlalu hitam. Anak mata kita kalau dulu pasport lama dia ada tulis dark brown, coklat tua mata kita. Nabi SAW mata hitamnya sangat hitam. Terlalu hitam. Okey. Bulu mata Nabi SAW melentik, berarti panjang. Okey. Dadanya berbulu hingga ke pusat.
Nabi ada bulu dada dan yang ke pusat tu membentuk satu garisan. Okey. Tapak tangan dan kakinya berisi. Apabila dia berjalan, lajunya seolah-olah menduruni anak bukit. Nanti kita akan bincang secara detail ni tentang cara Nabi SAW berjalan. Apabila dipanggil, dia akan menoleh juga dengan badannya, akan turut berpaling. Ini akhlak baginda SAW bila baginda dipanggil. Dia bukan sekadar memalingkan wajahnya untuk melihat ataupun meraihkan kepada orang yang memanggilnya. Tapi Nabi SAW akan memalingkan seluruh tubuh badannya kepada orang yang memanggil. Itu akhlak Nabi SAW lah. Okey. Yang lain kita sambung pada pertemuan kita Isnin hadapan insya-Allah untuk kita bicara lagi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dan kepada sahabat pecinta Al-Quran, mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari atas kesediaan memimpin bacaan surah Al-Mulk itu tadi dan juga ringkasan tentang Rasulullah SAW, iaitu lebihlah untuk kita mengetahui dan mendalami aspek zahir Rasulullah SAW, kerana melaluinya kita akan dapat mengenali kesempurnaan, keindahan dan keunggulan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mengucapkan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudi melakukan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini, dan teruskanlah berada dalam medan ilmu dengan pengisian program yang menarik yang disediakan oleh pihak admin Sahabat Pecinta Al-Quran. Maka saya mewakili pihak pengurusan, mohon maaf jika ada salah bicara dari saya. Dan bagi menukarkan majlis ini Ustaz, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Puan Inul. Assalamualaikum Puan Inul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita solat jom.